Okey, seterusnya kita sambung tentang alam fauna pula kan. Alam fauna ni kiranya haiwan-haiwan lah kan. Okey. Okey, daripada dalam surah An-Nur ayat 45 yang maksud dan Allah telah menciptakan semua jenis haiwan dari air kan. Waja'al Allah khalaqa kulla dabbatin min ma'. Okey. Maka sebahagian dari haiwan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebahagian berjalan dengan 2 kaki dan sedang sebahagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey, so Allah ciptakan haiwan ini sebagai penghuni muka bumi daripada pelbagai sebagai spesies, bentuk, saiz, warna, habitat, tubuh dia yang berbeza, tenaga dan perangai, sifat kan. Daripada ayat yang lain, surah Al-Imran ayat 83 bermaksud, maka apakah mereka mencari agama lain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. So haiwan adalah makhluk yang taat dan patuh kepada sistem dan peraturan Allah. Maknanya kalau kita tengok ekosistem ini atau bumi ini ada sistemnya. Maknanya haiwan, kalau kita tengok daripada haiwan tu pun dia ada respect dia punya boundary masing-masing. Yang ini makan yang ini makan yang ini, ada ekosistemnya yang tersendiri kan. Okay, so seterusnya apakah nama binatang yang disebut dalam Al-Quran? Binatang ni agak banyak sebenarnya disebut dalam Al-Quran, pelbagai. Contohnya unta, unta ni memang famous lah kan. Contohnya dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17. Selain itu lalat dalam surah Al-Hajj ayat 73. Burung gagak ada juga ayat Maidah 31. Kuda, anai-anai, burung hudhud. Ni dalam surah An-Naml. Surah An-Naml ni juga semut. Okey. Lepas tu labah-labah. Labah-labah special ada surah ni, surah Al-Ankabut kan. Lebah, semut, anjing, anjing juga dalam suratul Kahf, keldai, katak, kutu, gajah, gajah pun special, ada surah dia, suratul Fil kan. Babi juga ada agak terkenal, dan babi dan monyet kan banyak digunakan sebagai metafora. Okey, serigala, nyamuk ini kalau tak silap berkait dengan kisah Namrud kan. Ikan paus berkaitan dengan kisah Nabi Yunus. Ular, lembu betina. Lembu betina ni famous, satu surah yang panjang, surah Al-Baqarah. Dan Baqarah itu adalah lembu betina kan. Dan juga biri-biri. Okey. Tapi ada satu juga bahagian yang special, iaitu Al-An'am kan. Al-An'am pun ada surah Al-An'am kan. Okey. So Al-An'am ini merujuk kepada binatang ternakan. Okey. So sebagai contoh surah An-Nahl ayat 5, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagainya kamu makan. Okey. So binatang ternakan ini diciptakan Allah sebagai nikmat kepada manusia, sebagai sumber makanan, seperti kita manfaatkan daging dan susu, dan kita juga gunakan kulitnya dan bulunya sebagai bahan perlindungan dan pakaian. Okey. Dan Al-An'am ini juga digunakan oleh manusia untuk membantu melakukan kerja berat. Sebagai contoh, dulu kita pakai lembu kan, kerbau, tak ingatlah kan, untuk membajak kan. Lepas tu kita pakai keldai untuk angkut barang kan. Kita pakai kuda untuk tunggangan dan sebagainya. Okey. Unta pun digunakan sebagai tunggangan dan juga angkat barang. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok tentang kejadian burung. Okey. So dalam surah An-Nahl ayat 79, alam yaru ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Okey, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang beriman. So, kalau kita tengok penciptaan burung ni, Allah ciptakan tulang burung itu ringan tetapi kokoh sehingga boleh terbang melayang ke angkasa. So, dan Allah jadikan sayap burung berbentuk aerodinamik untuk membantunya terbang dengan baik.
Ini rasanya korang pun ramai yang student physics kan, physics engineering. Jadi lebih aware, lebih arif tentang prinsip kejadian burung ini dan bagaimana burung terbang, prinsip Bernoulli. Okay. So burung ini bersihkan bulunya menggunakan minyak yang keluar daripada kelenjar minyak di ekornya. So bulunya jadi kemas, berkilat licin dan kalis air. Okey. Dia sangat menyayangi anaknya. Ini biasalah. Okey, so kuku burung tajam. Ini untuk contoh burung-burung yang tajam seperti burung pemangsa lah, seperti helang. Okay, digunakan untuk menyambar mangsa serta memotong dan mengoyak daging binatang makanannya. Okey. So larangan makanan haiwan bertaring dan berkuku menyambar kerana biasanya ia makan binatang yang beracun dan kotor. Okey. Dan manusia ini mendapat idea untuk mencipta kapal terbang dan kenderaan udara yang lain melalui burung. Dan kita tengok burung macam mana dia tu dan kita dapat idea untuk mencipta kapal terbang. Okey. Ini student engineering, kamu semua lagi pandai lah daripada saya. Saya dah lupa lah fizik-fizik ni semua kan. Bagaimana prinsip Bernoulli digunakan. Yang technically kita tengok dia bersumber atau idea itu datang daripada burung kan. Okay. Seterusnya kejadian ikan. Okay. Tengok surah An-Nahl ayat 114, dan ialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat makan daripadanya daging yang segar iaitu ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Okay. Ini menunjuk kepada mutiara lah kan. Okay. Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari kurnianya, dan supaya kamu bersyukur. Okay. Ini ada pelbagai jenis ikan lah. Ini pun ada sikit je ni. Banyak lagi ni kan. Okay. Okay. So Allah jadikan sisik dan sirip ikan bukannya kaki, supaya ia mudah berenang di dalam air. Okay. So sisik ikan tu dia juga dijadikan tebal dan tak mudah disesapi air. Okay. Dan juga dia berguna untuk mengelakkan diri pada gangguan musuh kan. Sebab dia tebal, dia keras. So kalau musuh nak gigit pun mungkin take times. Okay. So manusia mencipta kapal di lautan serta kapal selam sebagai kenderaan bergerak di atas dan dalam air melalui penciptaan ikan. Maknanya kita tengok bagaimana ikan itu berfungsi. So kita ada idea lah untuk cipta kapal dan juga kapal selam. Okay. Okay, seterusnya kerjaan serangga kita tengok pada lebah. Okay. So Allah mencipta haiwan-haiwan kecil iaitu serangga seperti lebah, semut, laba-laba. Okay. Ini pun ada orang buat kertas kerja kan berkaitan lebah kan. Okay. So daripada ciptaan lebah, ahli sains membahagikan kehidupan lebah kepada 3 bahagian. Okay. Sebab lebah ini dia hidup 50,000 ekor dalam satu makna, dalam satu koloni itulah kan. Koloni lebah, dia panggil koloni lebah. Okay. So dalam setiap sarang lebah itu terdapat satu permaisuri lebah, queens of the bee. Okay. Lepas tu ada 400 hingga 500 lebah jantan sebagai pengawal. Dia ada guard dia. Dan selebihnya 50,000 ekor pekerja lebah. Okay. So pekerja lebah inilah yang membawa yang pergi mencari madu kan. So madu lebah ini mempunyai banyak khasiat. Okay. Dan sarang tu pun kita gunakan dalam perubatan tradisional. Okay. Ini satu koloni lebah yang maknanya queens tu duduk dalam sarang tu. Seterusnya semut. Okay. So semut juga mempunyai raja semut yang mengatur urusan kehidupan mereka. So rakyat semut maknanya rakyat semut ni kalau kita istilahkan tu maknanya dia follow lah apa segala arahan raja semut ni. Okay. Dan mereka hidup bekerjasama dan bersatu padu. Kalau kita tengok semut ni memang sentiasa ada partnernya kan. Dia tak jalan seorang-seorang kan. Semut ni ada kawanan dia kan. Dan bila kita tengok kehebatan semut ni, dia boleh mengangkat benda yang berat kan. Buat apa? Dia akan kalau dia nampak benda tu menarik, makanan yang menarik, dia akan panggil kawan-kawan dia, dan kawan-kawan semua bekerjasama lah untuk mengangkat makanan itu untuk dibawa kembali ke sarangnya. Okay. So kalau kita tengok hikmah dia adalah dia bergunalah buat manusia agar saling bekerjasama dan membantu demi mencapai kemaslahatan hidup. Okay. So akhir sekali kita tengoklah iktibar daripada kejadian serangga ini.
Suratul Ali Imran, Suratul Imran ayat 103, dan peganglah kamu semuanya kepada tali Allah, iaitu agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Okey, tengok daripada lebah dan semut ini, dia sangat bekerjasama dan tidak bercerai-berai. Okey. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, iaitu semasa jahiliah, bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Surah Al-Imran ayat 103. Okey. Jadi selesailah sudah untuk minggu ini. InsyaAllah kita sambung seterusnya. Di minggu seterusnya, lepas cuti kan. So kita akan sambung tentang sunnah pula, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.